Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis musyarak fatwa Mufti Negeri Merong kali yang ketiga dengan umul kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Syukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu buat kali yang ketiga dalam untuk menyelesaikan satu masalah. Dan saya ingin memohon kemaafan sebab lewat, sebab ada masalah sikit dalam perjalanan untuk sampai ke sini. Apa khabar belaka? Ya. Makan dah kan? Breakfast dah. Alhamdulillah. Okey. Satu. Kita dah cukup suara ahli kan? Ustaz Anwar. Ke mana Ustaz Anwar dimaklumkan saya yang dia ada masalah sikit lah dalam perjalanan sampai ke sini. Agaknya. Okey, tak apa. Disebabkan kita dah cukup seorang mari lambat, kita akan teruskan jugalah dengan agenda perbincangan kita. So, di sini saya akan jemput SU untuk bentangkan pasal isu perbincangan kita pada hari ini. Sila. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Alhamdulillah kita telah berkumpul pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua AJK atau ahli jawatankuasa yang datang pada mesyuarat kita pada hari ini. Saya harap semua kekal dalam ketenangan dan bersedia. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Baiklah, untuk makluman semua, saya telah menerima surat permohonan mengenai permohonan hukum solat atas gazebo di Masjid Padanan yang dihantar oleh pengerusi Masjid Padanan sendiri. Setelah menerima permohonan, saya sendiri telah turun Padang pada tarikh 29 Disember 2023 untuk melihat keadaan solat Jumaat di Masjid Padanan tersebut. Okey, apa yang dilihat adalah sama seperti yang dinyatakan dalam surat permohonan yang dihantar oleh pengerusi Masjid Padanan tersebut. Okey, jadi saya telah sediakan satu kertas kerja mengenai permohonan ini untuk dibincangkan dalam mesyuarat kita pada hari ini. Okey, jadi saya dalam 2 minggu yang lepas saya dah emailkan kertas kerja ni kepada setiap seorang ahli jawatankuasa yang akan bersidang pada hari ini. Dah terima ke belum email tu? Ada buka tak? Dah dapat? Ada baca tak? Okey. Saya terlepas kot email lah. Okey. Saya dah email. Okey, jadi saya harap semua ahli jawatankuasa dah buat penelitian dan bersedia dengan wujahan masing-masing untuk dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat kita pada hari ini tentang hukum solat Jumaat atas gazebo ini sah ataupun tidak. Okey, tanpa membuang masa, saya akan menjemput pemohon iaitu Encik Haji Zainal selaku pengerusi Masjid Padanan untuk mengulas ataupun menceritakan secara jelaslah tentang permohonan yang telah dibuat. Jadi, pemohon akan bersama-sama dengan kita dalam mesyuarat pada hari ini. Oh, ada jemput pemohon. Ya, ada. Okey, kalau pemohon ada, minta jemput masuk lah. Okey, boleh. Sila. Mana gazebo? Bagusnya ada gazebo. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Siap. Tuan Haji rupanya. Allah Akbar. Tuan Haji tak? Alhamdulillah. Datuk Mufti tak? Saya Alhamdulillah. Makan dah lah. Makan dah. Okey. Sebab saya kenal dah Tuan Muhsin ni. Ada antara JK-JK ni tak kenal lagi. So saya nak minta Tuan Haji perkenalkanlah sedikit diri. Assalamualaikum. Jadi, yang mana tak kenal saya ni
Haji Zainal bin Sulaiman, merupakan pengerusi Masjid Mukim Padan Nas. Jadi tahun ni dah masuk tahun kelima saya jadi pengerusi masjid ni. Jadi insya-Allah tahun terakhir juga. Jadi pada hari ini saya datang ni untuk mengemukakan permohonan tentang status sah atau tidak solat jemaah di atas gazebo di Masjid Padan Nas. Kalau secara umumnya masjid ni dia berkapasiti sehingga 2,300 orang. Tapi sebab jadi isu solat di atas gazebo ni sebabnya lebihan jemaah. Masjid Padan Nas ni terpaksa menampung seramai lebih dari 2,300 sebab dia ada MRSM Kuala Terengganu, Yuniza dan UMT juga solat jemaah situ. Dia bilangan dia jadi ramai dalam satu masa 2,300. Kalau dalam satu masa boleh menampung seramai 2,300. 2,300. Okey, boleh Tuan Haji cerita macam mana isu tu boleh berbangkit? Isu tu boleh berbangkit pada awalnya kita tak tahu pun AJK ni. Tapi sebab ada ahli Korea yang report kat kita, kata sah ke solat macam ni. Kita pun dah tengok video Ustaz Azhar apa semua kat YouTube, kat Facebook. Tapi tanya dengan ustaz-ustaz tempatan semua, ada yang kata sah, ada yang kata tak sah. Jadi kita datang ke ruang ini nak penjelasan yang lebih fokus. Boleh Tuan Haji bagi sedikit gambaran keadaan yang terjadi itu? Boleh saya cerita sikit. Boleh. Kalau ambil ni kursi ni sebagai saf terakhir di belakang tu, solat Jumaat tu di saf terakhir. Ya, saya undur belakang sikit. Dalam 30 langkah tu sini gazebo. Kalau atas ni yang jadi ramai solat tu. Minta maaf Tuan Haji, saya nak tanya, berapa ramai jemaah yang boleh solat dekat atas gazebo tu? Kalau yang setakat yang saya tahu, dalam satu gazebo tu boleh sampai 10 orang. Dia buat 2 saf, 5 di hadapan dan 5 di belakang. Kita ada 3 gazebo, jadi total tu membawa kepada 30 orang untuk 3. Kiranya ramai lah sembahyang atas gazebo tu. Saya nak tanya jugalah Tuan Haji. Kan jemaah ada solat dekat atas gazebo tu, agak-agak berapa anggaran jarak gazebo dia dengan hujung saf dekat masjid tu? Untuk anggarannya dari hujung saf tu, saf di luar masjid tu sampai ke gazebo dan lebih kurang 20 hingga 30 meter. Dekat je, tak jauh. Maafkan saya Tuan Haji, saya nak tanya macam mana kalau keadaan hari Jumaat tu cuacanya dalam keadaan hujan. Jadi adakah jemaah tetap solat atas gazebo tu atau macam mana ya? Kalau hujan setakat yang saya tahu, dia jemaah yang dalam pun jadi kurang juga. Jadi yang biasa solat kat gazebo tu akan naik solat kat atas. Jadi isu ni tak selalu ada, dia ikut cuaca jugalah. Kalau cuaca tu memang tak ada atas gazebo. Terima kasih. Tuan Haji, saya ada satu lagi soalan. Kan gazebo tu jadinya dia kedudukannya macam mana? Kan kata Tuan Haji kata 20 ke 30 meter daripada saf terakhir kan. Apa yang menghalang yang di hadapan tersebut untuk solat di atas gazebo tu? Kalau gazebo tu kan, kita buat kat tempat parking. Jadi kalau parking yang sini gazebo, parking, lepas tu ruang solat dia. Jadi kalau gazebo tu boleh dikatakan dikelilingi oleh parking motor dan kereta. Macam tu lah. Okay, baik. Ada lagi apa-apa soalan untuk diajukan kepada Tuan Haji? Tak ada. Okey, baik. Baiklah Tuan Haji, terima kasih di atas penerangan yang sangat jelas. So saya ni selaku wakil daripada musyarat kali ni lah, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kerana sudi meluangkan masa untuk memberi sedikit pencerahan keadaan yang berlaku tu. Minta maaf sebab terlalu mengambil masa. Tuan Haji nak busy kan? Tak ada masalah. Tak salah, okey. So kalau gitu Tuan Haji boleh lah kalau nak basuh pun, sebab kita kami ni perlu melanjutkan musyarat ni lah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Kiranya faham apa yang Tuan Haji tu nak sampai. Kiranya gazebo tu dekat tempat parking tu, maksudnya ada je lah kawasan yang terhalang untuk solat. Mereka tu ni je lah kereta motor parking. Mungkin isu Datuk Padang ada, mungkin ada sumber gambar lagi untuk kita berikan, insyaAllah. Boleh lah tu kalau Sebab kita kira jarak dia pun dalam 20-30 meter saja kan. 20 meter.
tu lah dia sampai pun. Ikut software tu masih lagi kita tak terputus soft lah. Berdasarkan Betul. apa kertas kerja yang SC hantar tu, kebanyakan yang solat atas gazebo tu daripada golongan belia. Kadang-kadang anak muda ni mungkin malas nak belikan nak rehat. Kiranya dia datang awal, dia datang awal masjid tapi dijadikan gazebo tu tempat untuk lepak. Dia jadi lah. Dia lepak dekat situ, dia solat pun kat situ. Assalamualaikum. Salam. Minta maaf nampak sikit. Fadhal Apa-apa, Sayyid. Ustaz. Fadhal bawa. Ustaz Anwar sihat, Ustaz Anwar? Alhamdulillah. Lambat sebab apa tu? Lambat sebab pergi atas nak sekolah. Dah tak sekolah, tak apa lah. Gini Ustaz Anwar, hari ni kita ada perbincangan yang hari ni kita ada permasalahan yang diajukan oleh Cik Tuan Haji Zainal. Adalah mari ni terang-terang pasal masalah dia solat di atas gazebo. So di sini saya nak minta lah Ustaz Naim untuk terangkan balik sedikit sahaja untuk pemahaman Ustaz Anwar. Okey, Ustaz Anwar atau lebih dikenali sebagai Babu Anwar ialah okey, untuk pengetahuan Babu Anwar, tadi pemohon pengurusi Masjid Badan Nas iaitu Tuan Haji Zainal sendiri telah datang berjumpa dengan kita untuk mengetengahkan isu yang kian hangat dalam kalangan masyarakat Al-Qaryah Masjid Badan Nas lah. So antara isu dibangkitkan adalah berkaitan dengan jemaah solat di atas gazebo pada hari Jumaat dan sekelilingnya oleh motor dan kereta. So persoalannya adakah sah ataupun tidak solatnya. So secara umumnya kita nak membincangkan permasalahan itu dengan lebih terperinci pada hari ini. Itu sahaja dari saya, Datuk Kili. Faham Ustaz Anwar? Okey. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Tuan Haji tadi, saya harap semua AJK ni bersedialah untuk memberi pendapat dan hujah. Okay, baik Datuk Mufti, saya rasa penerangan yang diberikan ataupun yang dijelaskan oleh Tuan Haji tadi sangat jelas lah bagi saya. Okay, mungkin Dr. Umi boleh berikan pandangan ataupun hujah tentang isu ni. Jadi saya start Ya. Doktor dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Datuk Mufti. Jadi saya mulakan perbahasan saya ni, mungkin saya start dulu. Kita tengok semula syarat-syarat sah solat Jumaat. Okey, jadi kita tahu syarat sah solat Jumaat ni ada banyak kan. Salah satunya ada untuk yang pertamanya waktu untuk menunaikan solat Jumaat itu sendiri pada waktu Zuhur. Selagi tak masuknya waktu, maka tak boleh kita nak tunaikan solat Jumaat tersebut. Okey, yang keduanya kita buat di kawasan binaan, sama ada di bandar ataupun di tempat qaryah yang adanya penduduk yang bermustatid. Okey. Yang ketiga, tak didirikan lebih daripada satu tempat tu. Ada banyak satu tempat tu, satu solat Jumaat tu banyak tempat. Jadinya satu solat Jumaat tu ada banyak tempat, tak boleh lah kiranya. Dan yang keempat, berjemaah untuk 40 orang lelaki yang bermustatid. Dan yang kelima, adanya 2 khutbah sebelum solat Jumaat tersebut. Okay. Jadi bila kita dah dengar penerangan daripada Haji Zainal sendiri, pada pendapat saya lah, Datuk Mufti, solat Jumaat atas gazebo ni dikira tidak sah. Sebabnya kalau kita tadi Tuan Haji sendiri cakap adanya kawasan parking sekeliling gazebo tu. Boleh sebab saya dia tengok kertas kerja hari tu yang SU ada hantar 2 minggu lepas. Boleh minta SU tunjukkan gambar? Boleh. Sekejap ya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini Tuan Datuk Mufti, gambar-gambar ni kita boleh tengok macam mana keadaannya. Gazebo ni dikelilingi oleh kawasan parking dan dia berada di bangunan lain. Kalau kita tengok tu, kita nak cakap ni gazebo ni mabna, iaitu satu binaan yang lain lah, berada di luar kawasan. Jadi pada pendapat saya dah dikira satu tempat yang berlainan. Dan kalau tengok dah menurut Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj kan, ada disebutkan bilanya ada bangunan lain ni, kiranya syarat makmum dan imam tu berlainan, dia jadi lain untuk syarat tu. Dalam menurut mazhab Syafi'i sendiri pun, bilanya ada penghalang tu, macam kita tengok ada motor, ada kereta, ada penghalang di situ, maka
dikira satu pahala dan terbatal lah solat tu, tak dikira. Macam contoh kita boleh tengok di Masjidil Haram sendiri kan, orang di Mekah kan solat di bangunan hotel untuk mengikut Imam Sudais contohnya di bawah. Jadinya kat situ tak dikira satu jemaah sebabnya terhalang dengan dinding dan tiang di situ. Itu untuk pendapat saya lah, Datuk Mufti. Okay, baik, terima kasih Dr. Umi. Ada pendapat yang lain juga? Boleh saya bagi sikit? Boleh, sila. Kalau pendapat saya pun setuju dengan Dr. Umi kan. Sebab bagi saya kalau solat macam ni dah terputus safnya. Kalau dalam kitab Nihayatul Muhtaj pun karangan Imam Ar-Ramli pun ada menyebut tentang permasalahan saf begini. Ia dianggap sebagai suatu terputus dan solat tidak sah jemaah. Okey, minta maaf ya Dr. Umi dan Ustaz Anwar atau Bawah Anwar. Okey, izinkan saya untuk mencelah. Mungkin isu ada draft untuk saya lebih nampak lebih terperinci kesnya. Okey, berdasarkan kepada pelan masjid di Badan Nas ni, yang isu hantar KK kepada saya melalui email saya baru tengok tadi. So kita boleh simpulkan bahawa gazebo di bahagian kanan tu, isu boleh tunjuk ke untuk kita punya para AJK? Yang atas kanan. Yang tu. Okey. So berdasarkan pengamatan saya pun duduk di kawasan dekat dengan MRSM. So saya biasa datang ke Masjid Perdana Mengas ni. Soft terakhirnya saya boleh katakan dekat hujung tu. So jarak yang dikemukakan oleh pemohon adalah 20 ke 30 meter lah kan daripada Tuan Haji Zainal. So saya nak berhujah di sini untuk hujahan daripada Dr. Umi dan Ustaz Anwar. Seperti mana saya nakalkan di dalam kitab Al-Minhaj Talibin karangan Imam An-Nawawi, beliau menyebut kepilamatan dia wa yashtaratu ilmuhu bintiqalil imam bi an yarahu aw ba'd as-safi aw yasma'uhu aw muballighan wa idza jam'uhuma masjidun sahha iqtida wa in ba'udatil musafatu wa halas abaniyatun walau kana bi fada'in shurita alla yazida bainahuma ala 300 dhira'in taqriban wa tahdidan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, suka untuk saya ingatkan balik bahawa perbahasan mengenai solat jemaah ni dibahaskan secara terperinci oleh para ulama mazhab Syafi'i. Boleh buka kitab-kitab mana, Fathul Wahhab karangan Imam Zakaria As-Susari, Al-Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i, Minhaj, Syuruh Minhaj, dan Hasyiatul Jamal, ada Hasyiah Qulubi wal Umairah. Boleh tengok semua bahas secara terperinci mengenai solat jemaah. So mazhab Syafi'i mengambil berat berkaitan dengan solat jemaah. Terutamanya berkaitan dengan solat Jumaat, sebab solat Jumaat salah satu syaratnya adalah secara berjemaah kan. Jika jemaah ni tidak sah, maka tak sah pula solat Jumaat dia. So sebelum saya terangkan dengan lebih terperinci, suka untuk saya mengulang kembali lagi 3 syarat jika solat bersama imam, untuk dapatkan sah makmum bersama imam. Yang pertama, hal keadaan jika seorang imam dan makmum itu di dalam masjid. Contoh di dalam Masjid Bani Nas. Okey, contoh ini kalau imam berada di depan dan masjid tu besar, contoh kita ambil 40 hektar. So makmum ada berhujung belakang sekali. So tak mengapa untuk dia ada jarak yang tak melebihi 300 yang akan lagi saya akan sebut. Sebab dia syarat yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam kitab syuruh mereka bahawa di dalam masjid tidak disyaratkan apa-apa, masuk jarak ataupun pintu yang tertutup babu mughlaq, ataupun ada jidar yang boleh usulkan dia untuk melihat imam, ataupun perkara yang boleh, sebab syarat dia di dalam masjid. Itu untuk keadaan pertama. Untuk keadaan kedua, jikalau imam itu ada di dalam masjid, makmum tu ada di kat luar. Okey, ini para ulama menambah. Contoh kita boleh nakalkan yang saya dapat daripada kitab Minhaj sendiri. Imam Nawawi kata jika wa in ba'udat al-musafahatu wa halat abaniyatun. Okey. Permasalahan jika makmum tu berada jauh daripada masjid, kita kena lihat daripada sudut berapa jauh dia daripada masjid. So para ulama mensyaratkan terdapat 2 syarat jika makmum itu berada di luar masjid. Yang pertama adalah dia tidak melebihi 300 hasta secara ukuran takriban. Yang ini secara anggaran. Takriban ni ditakrifkan sendiri ataupun disyarahkan sendiri oleh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan bahawa li'adami dhabitin lahu min asy-syari'. So ini pendapat 300 hasta ni diambil daripada uruf yang am, daripada pengamalan manusia. So uruf ni berdasarkan istiqra' lah daripada mazhab para ulama mazhab Syafi'i sendiri.
So kita dapat lihat bahawa di sini kaedah yang diperlukan pakai adalah adatul muhkamah. So adat itu diguna pakai untuk berhukum. So sebab dia tak ada ketetapan daripada Quran dan As-Sunnah. Untuk situasi kedua. Untuk situasi ketiga, jika keadaan dua-dua tu berada di luar lah, ataupun Imam Nawawi sebut bi fadha'in, iaitu kawasan yang lapang ataupun padang. Nanti mungkin akan diterangkan lebih seperti nanti ya. So pada pandangan saya 300 hasta tu berdasarkan kenyataan daripada pemohon tadi, Tuan Haji Zainal, 20 ke 30 meter adalah tidak menepati lah. Kalau ikut ukuran sekarang 300 hasta tu lebih kurang 135 meter. 135 macam kita main lari tu 100 tu. So dia tak memungkinkan lah untuk menyampai. So keadaan ni berbeza untuk keadaan jika bangunan lain. Jika imam di bangunan lain, makmum di bangunan lain, sebagaimana Dr. Umi dah terangkan tadi. Saya suka untuk menjawab balik pernyataan daripada Dr. Umi tu. Apa yang saya dapat daripada kitab Muharrar sendiri ataupun Minhaj, iaitu keringkasan daripada Muharrar, bahawa Imam Nawawi dan Rafi'i ini sepakat mengatakan bahawa jika ada di bangunan yang lain, dia disyaratkan dia tak boleh jarak jauh daripada saf yang terakhir, yakni di masjid. Bukan dia kira bangunan terakhir, kiranya saf terakhir di bangunan yang terakhir. So untuk dikira sebagai saf yang baru untuk ditambah. Contoh kita ambil yang tadi tu dia solat tu kan. So kita nilai, contoh saya bagi yang ni saf terakhir dia. Lepas tu yang ni kita ambil sebagai, mungkin saya boleh ambil ni gazi-gazibo kan tadi kan. So ini dikira daripada hujung ni, bukan daripada kedudukan imam. Kalau berdasarkan nas daripada Imam Syafi'i dalam kitab Minhaj ni, dalam solat jemaah. So untuk saya bidas mengenai benda ni, saya tidak bersetujulah dengan mengatakan bahawa dia ada ha'il sendiri. Ini pun Imam Nawawi pun sebut bi fadha'in illam yakun ha'ilun aw hala babun nafidun fa in hala ma yamna'u murul la ru'ya. Okey, Imam Nawawi mengatakan bahawa fadha' ni, tanah lapang ni, dia tidak ada penghalang ataupun satu pintu yang boleh menutup dia. Kiranya dia kawasan luar, dia tak boleh ada jidar, dinding. Yang boleh menghalang, ataupun ada bab nafis yang kunci. Jika dia ada keadaan yang boleh menghalang dia tu, so hukum dia tak boleh. Jika mana hilang, so hukum dia boleh lah. So kalau dia tak ada penghalang, so boleh. Kalau tak lebih daripada 300 hasta. Yang itulah saya boleh cakapkan sedikit lah mengenai pendapat saya lah mengenai kenyataan daripada Dr. Umi dan Ustaz Anwar berkaitan dengan ha'il yang dikemukakan oleh Dr. Umi. Okey, baik, terima kasih Ustaz Ain. Okey, saya nak tanya pendapat Ustazah Hajar macam mana? Baik, terima kasih Datuk Mufti. Okey, penjelasan yang sangat jelas daripada Ustaz Naim, yang mana saya pun bersetuju, yang mana status salat bagi jemaah yang salat di atas gazebo ini adalah sah. Kerana dapat kita ambil daripada kitab Kifayatul Akhyar, karangan daripada Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi, ada menyatakan bahawa idza kana imam fil masjidi wal ma'mum kharijul masjid sahha al-iktida'u idza lam tazid musafata ala 300 dirham. Yang mana menyatakan bahawa jika dalam keadaan ini, jika imam berada di dalam masjid dan makmum berada di luar masjid, dan jika tiada halangan bagi imam dan makmum ini, adalah sah sekiranya tidak melebihi 300 hasta. Yang dapat kita simpulkan bahawa 300 hasta itu merangkumi 135 meter. Okey, baik. Dapat juga lagi saya kuatkan lagi daripada kitab Taqrirat Sadidah, karangan daripada Syekh Hasan Al-Khaf, yang menyatakan bahawa para ulama telah meletakkan 3 syarat tambahan berkenaan dengan jarak imam dan juga makmum. Okey, baik. Syarat yang pertama adalah tiada penghalang ataupun halangan yang menghalang makmum daripada melihat imam ataupun melihat orang yang dapat melihat imam. Okey, baik. Mungkin betul apa yang dikatakan Dr. Umi, yang mana ada penghalang seperti motor, kereta tu, tapi dalam keadaan ini, makmum di gazebo ini masih mampu lagi untuk melihat makmum yang berada di saf terakhir, kerana hanya terhalang dengan motor dan kereta, bukannya satu dinding yang memang tak nampak terus. Jadi jemaah yang berada di sini boleh melihat dan juga boleh mendengar pergerakan imam. Okey, baik. Syarat yang kedua adalah di mana makmum boleh sampai kepada imam tanpa perlu berpaling arah kiblat.
Yang mana yang kita tahu zaman moden sekarang dah ada mikrofon kan. Jadi makmum boleh dengarlah pergerakan imam macam mana, perkataan imam. Jadi makmum boleh ikutlah segala pergerakan imam tu. Okey, baik. Yang ketiga adalah jarak tu tak melebihi 300 hasta. Sebagaimana yang telah kita tengok berdasarkan pelan ni, yang mana dan juga dikemukakan oleh Tuan Haji sebentar tadi, yang mana jarak antara gazebo dan masjid ni hanya sekitar 20 ke 30 meter sahaja. Jadi dia tak melebihi 300 hasta ataupun 130 meter itu tadi. Jadi bagi saya status solat bagi jemaah yang solat di atas gazebo ini adalah sah. Kerana cukuplah yang mana mungkin ada penghalang tapi masih lagi boleh melihat ataupun mendengar pergerakan imam. Yang kedua, makmum boleh mendengar pergerakan imam ataupun melihat. Yang ketiga adalah tidak melebihi 300 hasta. Bagi saya sahlah solat bagi jemaah yang solat di gazebo ni. Baiklah Dato' Mufti, saya nak tambah sedikit lah kepada pecahan daripada Ustazah Hajar dan juga Timbalan Mufti kita tadi. Dan saya setuju bahawa solat dekat gazebo ni sah. Sebabnya gazebo dengan, maksudnya orang yang solat kat atas gazebo tu dia boleh nampak hujung soft tu. Maksudnya tak ada penghalang lah. Dia tak ada jidar jadi yang Ustaz Naim. So boleh direct. Jemaah pun boleh nampak pergerakan orang yang berada soft terakhir tu. Dan dengan keadaan moden ni juga, macam yang Ustaz cakap, kita ada speaker. So jemaah kat situ boleh mendengar dan juga boleh mengikut pergerakan imam. Ustaz Naim pun sebut tadi keadaan imam dan makmum dalam satu bangunan dan di luar bangunan agak berbeza lah kan. Jadi kalau dalam bangunan yang sama mungkin tak ada isu yang agak besar. Cuma keadaan ini makmum berada di luar, jadi mungkin timbul isu sebagaimana Ustazah Mi cakapkan tadi kan. Tapi saya rasa dan mengikut kepada hujah-hujah ni bahawa solat Jumaat ini adalah sah. Dan kita lihat juga dalam kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj juga ada sebut bifadail. Tadi tu kawasan lapang, boleh untuk mengadakan solat Jumaat di kawasan lapang. Gazebo tu kan berada dekat kawasan parking dan dia tak tertutup pun. Maknanya tak ada penghalang. Kereta dengan motor dia pun tak boleh menghalang. Dia boleh nampak lagi pergerakan, saya cakap tadi kan. Dan juga mendengar apa imam kata-kata tadi. Jadi sahlah rasa yang kata. Minta maaf Dr. Batisha, saya mencelah. Kan tadi Dr. Batisha kata kawasan lapang kan, untuk gazebo tu berada di kawasan parking. Macam kita tengok kan, bersih ke kawasan di situ? Sebab kita pun tak tahu, itu kawasan luar. Kita tak tahu keadaannya, sama ada kucing ke atau najis yang kita tak tahu. Sebab kita tak duduk situ siang malam kat situ, kita tak pasti ada najis, kucing yang lalu ataupun apa-apa tai cicak ke, kita pun tak tahu benda tu. Jadi macam mana untuk kita hukumkan benda tu? Baik, saya jelaskan dah. So, kita ada kaedah fiqh iaitu nahnu nahkumu bizahir, di mana ulama ni menghukumkan sesuatu tu dengan melihat kepada yang zahir. Secara zahirnya kita boleh lihat kawasan gazebo tu memang bersih. Ataupun kalau kita nak solat dekat kawasan parking itu kan, memang bersih, tak ada najis. Dan kita boleh mengambil contoh daripada kaedah tadi, bahagian darah haid kan. Kalau terputus, maksudnya kita yakin terputus darah haid tu suci, maka bolehlah dia mengerjakan solat. Dan kira keadaan suci ni, kita lihat zahirnya tu memang tak ada najis. Dan saya yakin juga mesti ada siap ataupun AJK masjid akan membersihkan kawasan situ. Jadi bila kita dah tengok tak ada bau, tak ada rasa dan juga warna, maka bersih dan sah dah solat Jumaat tu. Saya rasa isu najis tu mungkin tak ada pun. Biasa keadaan masjid ni excuse ni pada guru kan, tengok kawasan memang bersih kan, biasa. Dan masjid tu buat tumpuan orang ramai, saya kira kawasan tu bersih lah. Okey, Dr. Batisha, izinkan saya untuk mencelah. Saya nak menghuraikan lagi apa yang mungkin menjadi kemusykilan Dr. Umi mengenai dengan bifadain, yang jadi titik perselisihan kita lah dalam perbincangan ni berkaitan dengan tanah lapang. So, berdasarkan yang Dr. Batisha dah beritahu tadi, bahawa bila mabna tu adalah masjid dan bila yang makmum tu solat di luar masjid, maka hukum dia berlainan. Berbeza dengan bila keadaan dua-dua tu bangunan yang bukan masjid. Sebagai contoh, kita ambil rumah si Zaid dan rumah si Umar. So boleh
kita boleh klasifikasikan berdasarkan saya ambil nukilan daripada ni lah kitab Fathul Wahab karya Syekh Zakaria Al-Ansari, menyatakan in kana fi fadha'in fayashtaritu an yakuna mutaqaribain wa in talahaqa shakhsanin aw saffanin fal musafatu ta'tabiru bainal awwal la bainal akhir wal imam. Maka mafhum daripada perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari menyebut dalam kitab Fathul Wahab ni Bisyarih Minhajul Tulab, menyatakan bahawa jika dia makmum imam tu, kita ambil contoh imam si Zaid ada dekat di rumah dia. So si Umar dia dekat rumah dia. Dia nak solat dengan si Zaid sebagai imam. So dia dekat bangunan yang berlainan. So syarat yang diletakkan oleh para ulama adalah dia tak boleh jauh, mutaqaribain. Dia kena dekat. Macam mana Imam Mahali sebut dalam kitab Muharrar. Yang saya baca, saya sempatlah baca tu, dia menyatakan bahawa dia tak boleh lebih daripada salah satu azra', iaitu 3 hasta lah. Kalau kita nilai tadi 135, 300 hasta tu 135 meter. So kita boleh klasifikasikan bahawa satu hasta tu lebih kurang 2 ke 3 meter. So kalau tak lebih, menurut Imam Mahali mengatakan, Imam Rafi'i, minta maaf, Imam Rafi'i di dalam kitab Muharram menyatakan bahawa dia tak boleh lebih kurang 10 meter. So kita ambil anggaran 10 meter ni di sisi Imam Rafi'i ya. Lepas tu Imam Nawawi mentasihkan dia pula di dalam Minhaj. Dia mengatakan bahawa pendapat yang kedua dia datangkan, dia boleh solat, si Umar ni boleh ikut Zaid, tapi dia kena tak melebihi 300. Sebab Imam Rafi'i kata dia tak boleh melebihi 10 meter dengan cara dekatlah musafahah. Bukan musafahah, mutaqaribain. Itu. So Imam Nawawi mentasihkan, dan perkara ini dipegang oleh Imam Baijuri dan seluruh ulama fuqaha mutaakhirin lah. So mengatakan bahawa 300 hasta tu menjadi pendapat yang diguna pakai untuk perbahasan binaan bukan masjid. Faham Bila binaan masjid, dia hukum dia berlainan. Yang tu. 5 minit ni. 5 minit ni. Okey, baik. Kita dalam 5 minit. Kena tuan. Soalan cadangan. Setelah perbahasan kita kali ini agak menarik lah. Ada sedikit tegang. Okay, saya berharap yang tegang-tegang tu biasalah berselisih pendapat kan dalam berbincang. So saya nak tanya, ada apa-apa cadangan tak sebelum kita ke peringkat akhir musyarat ni? Ada. Silakan Ustaz Noor. Saya bagi sikit. Okey, silakan. Jadi saya rasa bagi cadangan saya bagi ke pihak masjid lah. Pihak masjid ni boleh sediakan kanvas ataupun tikar. Tikar tu kita letak kat belakang sekali. Jadi sebagai soft tambahan lah. Okey. Kalau nak lebih selesa boleh juga letak macam kanopi ataupun kipas angin. Kalau ada bajet lah. Okey, boleh. Lepas tu saya rasa untuk pihak JAKIM ni boleh terbitkan buku yang bertajuk Garis Panduan Solat Berjemaah di Malaysia. Dalam buku tu kita boleh juga muatkan soalan-soalan ni. Okey, izinkan saya menambah sikit berkaitan dengan Ustaz berkaitan dengan garis panduan. Buku garis panduan tu boleh kita usulkan untuk pihak JAKIM mengedarkan di setiap masjid ataupun institusi lah, kerana bagi saya pembelajaran mengenai solat jemaah ni agak penting dan pembahasan dia agak dalam. So mungkin yang lain mungkin ada cadangan yang lain? Ada cadangan? Tak ada. Okey, kalau tak ada cadangan, saya ada soalan. Satu lagi soalan. Kiranya semua ni bersetujulah, sepakat lah untuk nak kabarnya solat jemaah di atas gazebo tu sah. Ke ada yang tak sepakat? Minta maaf Datuk Mufti, saya masih tidak bersetuju dengan segala baik, sebab saya masih lagi berpegang dengan pendapat saya bahawa adanya halangan tu. Jadi bila kita tengok gazebo tu binaan yang lain dan adanya halangan di hadapan. Memang betul dia boleh nampak imam, tapi boleh ke nak sampai terus tanpa beralihnya kiblat. Jadi saya masih berpegang dengan pendapat tersebut, Datuk Mufti. Okey, baik, tak apa. Okey, walaupun ada yang tak bersetuju ni, majoriti kita bersepakat dan bersetuju mengatakan solat Jumaat di atas gazebo ini dibolehkan dan ia sah. Okey, saya mendapati bahawa hujah-hujah berkenaan permasalahan solat Jumaat di atas gazebo ni adalah dibolehkan jika ada kesempitan di dalam sesuatu perkara, maka hukum pada perkara itu menjadi luas. Okey, antara alasan dia, yang pertama, jarak tu tidak melebihi daripada 300 hasta, yakni daripada sah terakhir yang berada di birai masjid.
Alasan yang kedua pula, jemaah ni mengetahui pergerakan imam melalui pendengaran dan melihat. Orang yang melihat itulah. Yang ketiga adalah tiada penghalang seperti dinding, tiang bagi jemaah melihat orang yang berada di sah yang terakhir. Okey, bahawa dengan ini saya bersama ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Merung bersepakat memutuskan Mesyuarat Jawatankuasa Negeri Merung kali yang ketiga bertarikh 18 Januari 2024 bersamaan dengan 6 Rejab 1445 Hijrah Khamis telah memutuskan bahawa permohonan hukum solat Jumaat di atas gazebo sah dan dibolehkan. Sekian, di sini sahaja muzakarah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk bagi pendapat dan hujah masing-masing. Kita tutup muzakarah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wallahu a'lam. Boleh berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengucapkan tahniah kepada ahli kumpulan ni Ahmad Umar ketua dia kan kata STD ketua. Saya ucap tahniah kerana telah berjaya selesai kita buat satu ni kajian lapangan semua jumpa semua. Saya tengok daripada dia punya laporan kata kerja ni pun okey, tak masalah apa semua, tengok dekat. Cumanya ada cumanya kat sikit, cumanya dari segi persembahan tu dia agak berbeza lah dengan kumpulan sebelum ni sebab memang kumpulan lain. Dia ke arah macam mana dia nak buat. Dia macam tadi buat tadi apa Haji Zainal ni tau. Haji Zainal mari petang di depan ni tu. Biasanya kali pun petang ni dalam mesyuarat ni duduk. Nanti mana kita bagi tu kalau ada kita bagi tau. Apa kita kau punya sikit lah. Haji Zainal apa tu. Jadi keliru saya tengok tadi. Ni Haji Zainal masuk pula sebagai guru pondok. Nampak dia punya aturan tapi sebenarnya boleh buat. Orang lain jangan masuk lagi. Haji Zainal je masuk dulu jumpa dengan ICU untuk menyatakan permohonan tu semua. Jadi kita flow dia. Kalau tengok Haji Zainal kejut ingat kembur dia. Tapi tak apa, saya ucap tahniah tu sikit je, teknikal je. Ustaz je apa komen. Dia habis semayang dekat saya ke Sepo, Dr. Umi. Sebab tengok ada perdebatan yang habis semayang tak? Boleh. Keluar daripada ni, boleh semayang? Boleh. Sebab dah sepakat mengatakan boleh. Aku tak sepakat. Jadi bila mana ada khilaf ada orang yang kita kan, kita boleh ikut orang yang kita setuju. Mana awak tak sama dia kata pun. Betul tak yang kalau ujian saya terangkan tu salah ibarat dia? Betul tak? Dia dalam kawasan masjid kan. Kita terima kasih Sa.